Dia buatlah satu jambang macam mana, entah ada orang panggil dia macam monyet wukong. Orang semua duk kutuk dia macam tu, Ustaz. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang akan dilemparkan dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat, hanya kerana satu perkataan keluar pada mulut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pada malam ini. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Yang penting penuh dengan info. Baik, Ustaz. Jumpa lagi kita, Ustaz. Ustaz, nak tanya lah Ustaz kan. Pembentukan wajah kita ni Ustaz kan. Daripada darah yang berkumpul tu, yang dicantumkan antara ibu dan bapa tu, wajah kita ni memang dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maknanya keluar tu, maknanya keluar tu memang Allah dah tentukan. Betul. Boleh ke seorang manusia tu kata, kenapa anak engkau ni tak sama dengan muka engkau? Jadi boleh ke kita menegur macam tu? Yang pertamanya dalam agama ni kita ada satu benda yang kita wajib imani yang namanya qada dan qadar. Salah satu daripada qada dan qadar yang Allah telah tentukan kepada kita ialah qadar yang tidak boleh berubah. Di antara benda tak boleh berubah ialah keturunan kita, warna kulit kita, sallallahu alaihi wasallam, hidup kita, mati kita sebagainya, sallallahu alaihi wasallam, lelaki, perempuan, takdir yang tidak boleh berubah. Maka kalau Allah takdirkan dia sebagai orang yang berkulit gelap sebagai contoh, maka itulah takdir untuk dia. Dan dia memanfaatkan apa yang Allah kurniakan kepada dia dengan bentuk kesyukuran untuk dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh kata, ada yang kata apa? Disebabkan aku lahir macam ni maka aku tak perlulah untuk ibadat sebab aku rasa macam tak patut, aku tidak adil untuk aku. Tapi subhanallah mungkin ada kelebihan disebabkan kulitnya yang gelap itu, mungkin ujian-ujian dia macam yang dilalui oleh Datuk Roshamno sebagai contoh. Waktu dia masyhur, ujian-ujian orang suka, orang berkenan, orang apa semua sebagainya, mungkin tak ada pada dia. Dan mudah dia untuk melakukan ibadat tanpa dia diuji dengan ujian-ujian yang boleh menyebabkan kerosakan, rosak iman dan rosak akhirat dia. Masing-masing Allah letakkan dan pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik setiap kejadian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Sekarang zaman sosial media Ustaz. Orang kutuk Ustaz. Ya. Orang kutuk dan dia semua orang dia menghina seseorang tu. Adakah patut jadi macam tu Ustaz? Dalam hal merubah muka ni ataupun merubah tubuh badan ni, dia ada yang benda yang diharuskan dan benda yang diharamkan. Kalau benda yang sampai mengubah kejadian Allah tu benda yang diharamkan, itu kita maklum dah, kita pun pernah bincang dalam program ni kan. Sallallahu alaihi wasallam. Isu dalam bab dia mengubah penampilan dia sebagai contoh. Dulu sebagai contoh dia tidak berjanggut, tidak berjambang, sekarang dia letak jambang dah. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu mungkin rambut dia pendek, sekarang rambut dia panjang sebagainya, untuk lelaki-lelaki lah. Orang perempuan, sallallahu alaihi wasallam, penampilan pakaian dia sebagai contoh. Maka sallallahu alaihi wasallam selagi dia duduk dalam batas syariat Allah, maka itu diharuskan, tidak ada masalah padanya. Tetapi orang, macam mana orang menilai? Kita duduk tengok kadang-kadang dekat, betul lah abang sebut dalam media sosial sekarang ni, bila tengok orang tu macam tak suka dengan orang tu, maka dia akan judge orang tu dengan Allah tu nak tunjuk alim ke, tu nak tunjuk bagus ke, simpan janggut tu, apa saja tujuan orang tu dia mengubah penampilan dia, itu hal dia dengan Allah, dengan hal dia dengan Tuhan ni. Selagi dia tidak melanggar syariat, selagi itu kita tak ada hak untuk berkata apa-apa, unless dia langgar syariat. Sebagai contoh, dia buka dedah aurat dia. Kita sebagai orang mukmin, kita ambil tanggungjawab untuk menegur dan menasihati dia supaya dia menutup aurat. Maka itu tak ada masalah, memang tanggungjawab kita kena buat. Saya kenal lah, saya buat dulu program da'i bersama dengan TV3 tu kan. Dia buatlah satu jambang macam mana, entah ada orang panggil dia macam monyet wukong. Jadi orang semua duk kutuk dia macam tu Ustaz. Ada siapa yang silap? Ada kenapa engkau tampil macam tu, engkau mengundang orang untuk mengutuk engkau? Engkau suka ke dengan orang yang mengutuk engkau sebab apa? Viral gambar engkau. Dia buat benda tu, adakah dia sengaja mengundang ataupun netizen ni tak ada kerja lain masuk? Pendapat saya ada dua lah. Dua. Maknanya kita sebagai manusia, bila kita dah buat benda tu, kita tengok kat cermin, begitu pun tahu. Nombor satu, niat lah bang. Kita nak apa, nak berubah apa. Tambah-tambah kita simpan janggut. Janggut ni dia salah satu pada sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW berjanggut. Maka kalau kita menyimpan janggut, saya ingat hari itu saya ada forum dengan seorang ustaz lah. Dia kata apa, kalau boleh kita nak mati dalam keadaan kita berpakaian sunnah, kita ikut Nabi SAW kan. Tapi ada orang dia mati atas apa, katil hospital ICU, takkan dia nak pakai jubah, takkan pakai serban. Tapi ada satu benda yang dia simpan, nama janggut. Paling tidak janggut tu dia bawa sebagai sunnah Nabi SAW sampai dia meninggal dunia. Kan, ya Allah, jumpa Nabi SAW, Rasulullah, aku tak tahu janggut kamu macam mana, tapi aku takut janggut aku pakai janggut ni sebab aku nak tiru kamu Rasulullah. Tolong syafaat aku. Itulah kita harap. Kalau dia niat untuk menyimpan janggut tu sebagai salah satu tujuan dia untuk ikut sunnah Nabi SAW, maka ada ganjaran pahala dekat dia. Dan orang yang menghina dia dengan mengatakan bahawa apa janggut macam monyet ke, apa janggut macam Salih ala Sayyidina Muhammad apa ni, kambing. Macam kambing ke,
Dalam kitab Allah SWT menyebutkan bahawa di antara perkara yang boleh merosakkan akidah ialah apabila dia menghina sunnah Rasulullah SAW dengan mengatakan janggut kamu seperti kambing. Kalau dia ada intention macam tu dengan maksud menghina tu salih alaihi wasallam, maka dia boleh merosakkan. Kalau bergurau, memperbahayakan akidah, benda yang tak boleh bergurau. Oh, tak boleh tak boleh gurau. Kamu apa duk jilat-jilat jari tu, jijik kotor, padahal itu sunnah Nabi SAW. Maka ada benda kita boleh buat main-main, ada benda kita boleh melawak, ada benda kita tak boleh melawak bang. Terutamanya berkaitan dengan sunnah baginda Rasul SAW. Macam saya tengok kadang-kadang adalah kawan-kawan nanti saya ni yang dia muncul kat dalam social media. Sekarang tak payahlah pergi majalah apa semua Ustaz kan. Yeah. Muncul dalam social media, ambillah gambar apa tetapi kadang-kadang kira ada juga sahabat-sahabat netizen kita yang komen-komen yang tak tentu arah kan, yang mengutuk tu macam mana Ustaz? Dosa kat Ustaz kan, tak tahulah. Saya pun nak cakap ni tak tahu macam mana Ustaz. Sebab tu Nabi kata apa? Simple je bang, kita ambil pengajaran. Perkataan Nabi paling cantik lah. Bukan saya kata, bukan abang kata, bukan siapa-siapa kata. Nabi kata. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam. Sebab setiap perkataan kita ni semua ada Allah akan hukum bang. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang akan dilemparkan dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat, hanya kerana satu perkataan keluar pada mulut dia. Satu je. Satu perkataan pada mulut dia aja. Dia sebut dia sebut satu benda, orang pegang, orang kata. Kadang-kadang kita nak post satu benda dekat Facebook bang, ataupun dekat media sosial ni, kita komen dekat orang tu, kemudian ada orang pula yang menyahut komen kita, kemudian ada orang pula yang menyahut komen kita. Setiap komen orang yang berasal dan berpunca daripada apa yang kita sebut, maka kita menanggung dosa dia bang. Masa saya duduk dekat kawasan setinggan kat rumah saya dulu kan, masa saya kecil ya, ada berbagai gelaran ada. Ada yang nama sebab dia terlampau kurus, orang panggil dia Mat Kiding. Mat Kiding. Tapi dia okey je. Ada okey. Kalau semua satu kampung panggil Mat Kiding. Ada satu lagi kawan saya ni nama dia Rahim. Sebabkan mata dia sepet, dia gelap kulit dia, tapi orang panggil dia Rahim Cepet. Rahim Cepet. Jadi dia okey je. Dia okey. Ada seorang lagi pula, dia dada dia isi kurang. Nampak dia punya apa? Dia punya tulang-tulang rangka dia. Orang panggil dia mat tengkorak. Dia berbagai. Tapi dah benda tu macam dah jadi satu kebiasaan. Tapi bila kita jumpa sekarang ni Ustaz, kita tak ada panggil dengan nama-nama tu di hadapan anak-anak dia. Betul. Masa zaman tu lah zaman saya dengan dia. Tapi bila dia berhadapan dengan saya dan juga anak-anak dia, dengan anak-anak saya, kita menghormati dia. Betul. Kan kerana itu adalah gurauan masa kita dulu. Dan dia pun tak nak anak-anak dia, kawan-kawan bapak dia panggil dengan nama Rahim Cepet. Kan? Tak sedap dengar kan? Kita panggil Rahim. Alhamdulillah kita menyantuni sebenarnya. Sebab tu Nabi sebut apa bang? Nabi sebut, "Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai." Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Hatta kepada binatang, hatta pada bintang yang nak kita sembelih pun Allah suruh ihsan. Ihsan dalam muamalah dengan manusia ialah kita meletakkan diri kita pada sisi dia. Kita suka tak kalau orang panggil kita dengan panggilan-panggilan yang tak elok? Kita tak suka, maka kita jangan panggil orang dengan panggilan yang tak elok. Islam mudah macam tu je bang. Kalau kita rasa macam kita tak suka orang tengking-tengking kita jangan tengking orang. Islam macam tu je. Kita suka orang buat baik dengan kita buat baik dengan orang. So, apa yang kita buat, kita akan dapat balik. Maka Islam ajar dekat kita berbuat baik dengan jangan buka aib orang. Jangan cakap tentang tapi kalau dia sendiri yang buka aib dia, dah orang datang mengutuk, dia pula mengundang pula tu. Balik macam awal tadi kita bincang kan? Dia membuka fitnah untuk diri dia. Dan jangan marah ke orang. Jangan marah ke orang. Sebab kamu yang buat benda yang macam tu. Dan Islam larang macam tu. Islam melarang kamu melakukan perkara yang mengundang fitnah untuk diri kamu sebagai seorang Muslim. Zaman hari ini adalah zaman social media. Social media memainkan peranan yang begitu penting dalam kehidupan manusia hari ini. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengelak daripada social media kerana inilah satu kehidupan yang baru. Ada yang sendiri cuba mengviralkan diri mereka. Ada yang sendiri cuba mengajak, mengundang orang, mempertikai atau memerhati mereka. Ada yang secara tidak sengaja. Tetapi Allah bagi kita akal. Kita boleh berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Kerana cukup mudah untuk kita mengetahui adakah benda itu benar ataupun tidak apa yang kita lakukan. Tepuk dada, tanya selera. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Kalau tak puas hati, kita PM tepi, esok jumpa 7.30 malam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.